Hai, saya Lim Jasin, pelajar kaunseling tahun 3 dari Universiti Malaysia Sarawak. Selamat datang ke modul 5, Kreativiti dan Inovasi, program Aku Boleh. Objektif modul. Pada akhir modul ini, para peserta akan dapat mengetahui trend terbaru dalam industri perkahwinan. Yang kedua, mengetahui cara perniagaan melalui perancangan Majlis Perkahwinan Maya. Ketiga, mengenali pemasaran digital dan mengetahui cara membina platform untuk perkhidmatan sendiri. Modul tersebut ada 4 submodul. Saya akan membentangkan submodul 1 dengan 2, iaitu normal baharu Majlis Perkahwinan Maya dan cara berniaga melalui perancangan perkahwinan maya. Manakala submodul ketiga dan 4 akan dilakukan oleh saudari Marilyn Sulaiman berkenaan dengan permasalahan digital dan cara mewujudkan platform pemasaran. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan dengan satu pengenalan, iaitu sebuah video yang dihasilkan oleh Misha TV dan Persatuan Pengusaha Majlis Perkahwinan Malaysia. Okey, mari kita saksikan video tersebut. Video tersebut berkenaan dengan SOP Majlis Perkahwinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Wasiran daripada Malaysian Industrial Safety and Health Association ataupun nama ringkasan dia MISHA, MISHA. Peranan kami sebenarnya sebelum COVID-19 lagi, kami ditubuhkan pada tahun 2012 dan keahlian kami sebenarnya adalah by invitation, menerusi jemputan saja, di mana kita cuba melengkapkan dalam bentuk jigsaw puzzle dan terdapat pakar-pakar tertentu dalam bidang-bidang tertentu di mana fokus kami adalah aspek keselamatan dan kesihatan. Sektor ini saya pandang adalah di mana dia begitu rapat atau dekat dengan masyarakat. Semua orang memerlukan, hampir semua manusia memerlukan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dan dia juga menyumbang kepada pendapatan negara. Dan apa yang kita lihat terlalu ramai yang terlibat dalam bidang ni, sama ada dari segi pengusaha, dari segi pekerja, dari segi pembekal, dari segi pengguna ataupun mereka yang ingin mendapatkan perkhidmatan. Jadi saya rasa ini ada satu bidang yang perlu kita bantu dalam bentuk yang apa yang kita mampu supaya dia dapat beroperasi tetapi dengan mematuhi SOP-SOP yang telah kita tetapkan dan pihak kerajaan akan tentukan kelak. Nama saya Zarina Haji Muhyiddin, saya adalah Presiden Persatuan Pengusaha Majlis Perkahwinan Malaysia. Di sini saya harap kerajaan akan mempertimbangkan untuk membuka sektor perkahwinan, industri perkahwinan. Kami dalam sektor ni sangat berduka cita kerana sektor kami masih belum dibuka dan sektor ini akan mati jika tidak dibuka kembali. Di mana telah ramai pengusaha kecilan telah gulung tikar, di mana kami pemain besar di dalam industri ini pun hampir-hampir nyawa-nyawa ikan. Jadi kami adalah salah sebuah industri yang menjana pendapatan pada kerajaan sebanyak 10 bilion setahun. So saya harap kerajaan akan mempertimbangkan dan buka industri kami. Okey, MISHA bersama-sama dengan Persatuan Pengusaha Majlis Perkahwinan Malaysia PPMPM telah mewujudkan satu jawatan kuasa teknikal di mana jawatan kuasa ini berfungsi untuk membangunkan SOP tentang pengurusan majlis perkahwinan di Dewan secara selamat. Pihak PPMPM telah mendraftkan satu SOP untuk dibentangkan pada pihak MITI, dan di sini peranan Malaysia adalah sebagai sebuah NGO yang memperhalusi SOP yang telah dibangunkan oleh PPMPM dan juga menambahkan lagi memperkasakan lagi SOP ini dari sudut keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okay, jawatan kuasa ini juga telah membangunkan analisa kerja selamat yang mana kita telah mengenal pasti setiap hazard-hazard yang terlibat semasa pengurusan majlis perkahwinan, dan kita menganalisa risiko-risiko yang terlibat dan mencadangkan apakah langkah kawalan keselamatan dan kesihatan yang paling praktikal supaya sektor ini dapat berfungsi semula dan dapat beroperasi dengan selamat. Itulah rupanya majlis perkahwinan dalam norma baharu. Tetapi adakah secara fizikal saja satu-satunya cara untuk mengadakan majlis perkahwinan? Jom kita masuk kepada submodul pertama, iaitu norma baharu Majlis Perkahwinan Maya. Keratan akhbar ini dipetik daripada tinta minda bernama beralih kepada Majlis Perkahwinan Maya. Okey, mari kita tengok. Zola, Syarikat Perancangan dan Pendaftaran Perkahwinan melancarkan Majlis Perkahwinan Maya pada Julai lalu dan berjaya mengajukan lebih 1,500 Majlis Perkahwinan Maya pada minggu pertama sahaja. Banyak tu. Tinjauan 12,000 pasangan yang menempa Majlis Perkahwinan untuk Oktober lalu menunjukkan lebih 37% sedang menimbangkan Majlis Perkahwinan Maya kerana banyak kelebihannya, terutamanya semasa pandemik COVID-19. Okey, jadi apa kelebihannya sebenarnya? Kalau Majlis Perkahwinan Maya, dia lebih menjimatkan kos, lagipun dia tak ada had untuk bilangan tetamu.
Kalau majlis perkahwinan fizikal dalam pandemik COVID ni kan dia akan banyak SOP. Bilangan tetamu tu dihadkan. Jadi kalau diadakan secara maya, kaedah maya, dan bilangan tetamu tu bolehlah ramai. Ini contoh-contoh pasangan yang mengadakan majlis perkahwinan maya. Ini antara majlis perkahwinan maya yang first berlaku. Yang ni berlaku pada bulan April tahun lepas. Apa yang berlaku di sini adalah pasangan itu dia duduk depan skrin televisyen masing-masing dan mereka melihat image pasangan mereka melalui platform persidangan video. Dan majlis akad nikah ini telah disiar langsung dalam Facebook Live. Jadi antara platform persidangan video untuk yang biasa digunakan untuk majlis perkahwinan maya, antaranya adalah seperti berikut: Zoom, Google Meet, FaceTime dan Facebook Live. Okey, sekarang ada satu persoalan. Adakah perancang perkahwinan masih diperlukan untuk majlis perkahwinan maya? Kalau kita lihat dari keratan akhbar tadi, yang contoh-contoh ada juga pasangan yang mereka merancang perkahwinan sendiri. Jadi perlu lagi ke perancang perkahwinan? Perlu lagi ke wedding planner? Sudah pastinya kita masih memerlukan perancang perkahwinan yang merupakan pakar dalam bidang ini. Kenapa? Kalau kita lihat dari sini, pasangan tersebut telah merancang majlis perkahwinan maya mereka dalam tempoh masa 2 hari. Dalam 2 hari itu, mereka dah mengadakan majlis mereka, tetapi tempat kerja yang untuk majlis tu bukan tempat yang mereka tempah sebelum tu. Bukan yang, it's not in their plan lah. Bukan perancangan mereka yang asal. And then untuk yang pakaian pula, mereka hanya ambil apa yang ada dalam wardrobe mereka saja. Di sini lihatlah, kita dapat lihat keperluan perancang perkahwinan yang pakar dalam merancang segala details dalam sesuatu majlis perkahwinan itu. Jadi macam mana nak jadi kreatif dan berinovasi ni? Okey, berbalik kepada yang keratan akhbar tadi, mereka boleh menjadi lebih kreatif dan menarik dalam merancang majlis perkahwinan maya untuk pasangan seperti mengirim kotak hadiah perkahwinan yang disesuaikan kepada tetamu maya untuk mencipta kenangan yang tidak dapat dilupakan. Usahawan industri perkahwinan juga perlu menambah ciri-ciri baharu dan mengubah suai rancangan mereka semasa mewujudkan konsep perkahwinan maya masing-masing dengan identiti unik yang tersendiri. Itulah yang susah. Apalah identiti unik yang tersendiri? Okey, mari kita tengok satu contoh. Okey, mereka merupakan wedding planner dari syarikat Reka Timur. Mereka telah dengan kerjasama Vedi Strada Sendirian Berhad, satu syarikat pengurus perkahwinan jugalah. Mereka telah memperkenalkan satu kaedah pendekatan yang kreatif dan menarik gunakan teknologi baharu. Teknologi, kalau mengikut keratan akhbar inilah, kalau nak pakai teknologi itu, kita kena tambah lagi RM10,000. Jadi apalah teknologi yang digunakannya? Pada bulan Jun yang lalu, Reka Timur Sendirian Berhad, iaitu sebuah perancang majlis perkahwinan, bekerjasama dengan pengurus tetamu perkahwinan Vedi Strada Sendirian Berhad, memperkenalkan tata cara majlis perkahwinan yang menggunakan kaedah maya viewing dashboard dan hologram. Itulah teknologi yang digunakannya, viewing dashboard dan hologram. Okey, jadi apa itu viewing dashboard dan hologram? Mari kita tengok video mereka ya.
Percayalah dan ingatlah, sesungguhnya walau di mana juga atuk berada, ingatan dan sanubari atuk terhadap anak-anak dan cucu-cucu atuk tetap dalam hati dan sanubari atuk. Selamat datang ke Majlis Perkahwinan Normal Baharu. Dibawakan khas oleh Reka Timur dan Wedi. Majlis Perkahwinan Maya boleh jadi trend baru walaupun selepas pandemik COVID-19 ni berlalu. Lagipun sambutan Majlis Perkahwinan Maya ini diterima baik sekarang. Okey. Itu saja. Mari kita buat sedikit refleksi. Pernahkah anda merancang Majlis Perkahwinan Maya? Apakah pandangan anda terhadap Majlis Perkahwinan Maya? Apakah pandangan anda mengenai contoh perancangan Majlis Perkahwinan Maya hasil daripada kerjasama antara Reka Timur Sendirian Berhad dan Wedi Strada Sendirian Berhad? Itu video tadi lah, yang baru tadi, yang menggunakan teknologi viewing dashboard dan hologram. Jangan lupa untuk menjawab refleksi-refleksi tersebut dalam Google Form yang disediakan. Ini sahaja submodul pertama. Kita jumpa lagi dalam submodul kedua. Bye-bye.